Salam dan salam sejahtera, pencerahan saya. Berebut jawatan lagi. Di sini kita lihat hari ini saja berapa banyak mesyuarat yang telah dilakukan. Di sini juga kita lihat bahwa mereka yang bergabung untuk membentukkan kerajaan ini sebenarnya persepahaman pun tidak bagus. Dan mereka berebut jawatan timbalan Perdana Menteri dan juga jawatan menteri-menteri yang ada di kabinet. Inilah akibatnya apabila satu kerajaan itu terbentuk tanpa mandat rakyat. Dan kita lihat hari ini, apabila mereka ini nanti dapat pula jawatan menteri ataupun timbalan Perdana Menteri, maka kita tahu adalah pula nanti mereka yang tak boleh kerja sepenuh masa, ada yang boleh kerja 4 jam, ada yang pergi ke hospital setiap hari, dan sakitnya berbagai-bagai selepas ini. Tetapi waktu mereka nak berebut jawatan-jawatan yang ada dalam kabinet yang terbentuk itu nanti, mereka ini sihat semua. Disinilah kita juga lihat bahwa betapa rakusnya mereka ini dengan kegilaan, kekuasaan untuk menjadi pemimpin dalam mentadbir negara kita ini. Tetapi hasilnya nanti akan merugikan kita, yaitu kegagalan. Ini yang kita lihat. Yang mana kita lihat hari ini, apabila mereka melakukan mesyuarat sana, mesyuarat sini. Mereka daripada awal sudah tahu bahwa dah berapa hari dah ini, Perdana Menteri itu daripada kalangan mereka, dan sepatutnya di awal lagi, setiap ketua parti, yaitu presiden parti mereka itu patut dah buat mesyuarat awal. Dan di sini, hari ini sepatutnya mereka ini bermesyuarat dengan Perdana Menteri yang baru. Dan apa perlu ketua-ketua parti itu rancang untuk masing-masing parti. Bukan hari ini yang grup UMNO lain, yang grup Bersatu lain, grup PAS lain. Saya lihat di sini tadi, Presiden PAS pun bermesyuarat bersama. Yang mana kita tahu apa hal tujuh PAS dalam kerajaan yang ada hari ini, karena dia sudah masuk ke dalam kerajaan yang terbentuk ini 2 kali. Yang mana apabila dalam Perikatan Nasional dulu kita tahu bahwa apa yang janji PAS kepada rakyat tidak ditunaikan, yang mana dikritik oleh pemimpin UMNO. Hari ini yang menjadi Perdana Menteri dalam kerajaan baru mereka ini adalah UMNO. Dan apa pula tindakan PAS untuk menunaikan janjinya kepada rakyat, yang mana selama ini dia perkatakan itu ini yang mana kita dengar itu. So, kita lihat pula apa matlamat PAS dalam kerajaan yang ada hari ini. Yang mana kita tahu apabila sidang parlimen yang kita buka yang terakhir sebelum kerajaan Perikatan Nasional itu tumbang, kita tahu Presiden PAS ke semua hari itu dia tidak ada di dalam parlimen. Tetapi hari ini apabila mesyuarat untuk mendapatkan jawatan, kita lihat Presiden PAS sihat pula, boleh pula, ada waktu pula. Ini yang kita lihat hari ini. Betapa mereka ini rakus semuanya dengan kegilaan kekuasaan ini. Dan di sini, apa yang mereka sebagai pemimpin ini lakukan, mereka dah membuang waktu terlalu lama. Kerana mereka ini sepatutnya seorang pemimpin, mereka dah bijak mengatur ataupun membuat strategi. Tidak perlu lagi meeting begitu lama sehingga akan membazir waktu. Kerana kita tahu waktu itu emas, yang mana hari ini rakyat dalam kesusahan. Waktu-waktu yang mereka buat meeting yang tidak penting ini hanya untuk kepentingan pribadi ini sepatutnya sudah diselesaikan. Dan untuk yang ada sekarang ini mereka patut turun ke bawah membantu rakyat. Tetapi mereka fikir lagi bagaimana mereka sendiri nak dilantik ke jawatan menteri, mungkin mereka nak dilantik lagi ke jawatan-jawatan GLC. Inilah yang mereka sedang berebut hari ini. Ini menjadi satu malapetaka yang paling besar kepada negara kita ini, kerana pembaziran waktu oleh wakil-wakil rakyat yang sepatutnya turun membantu rakyat, turun kekuasaan mereka demi kesejahteraan rakyat, yang mana mereka yang ada di sana, yang meeting tiap hari ini, mereka ini adalah mereka yang mendapat peruntukan besar, yaitu hampir 3 juta. Itu peruntukan yang kepada mereka yang menjadi kerajaan daripada Tan Sri Muhyiddin Yassin yang lalu. Saya rasa dalam 2,8 juta. Dan mereka juga mendapat tambahan sebanyak 300.000, yang mana ini juga dapat kepada pihak pembangkang. Tetapi yang 2,8 itu adalah kepada mereka, yang mana duit ini sepatutnya turun ke bawah hari ini kepada tempat-tempat di mana mereka bertanding, yang mana kawasan mereka.
Tetapi saya tidak tahu karena saya tidak berada di kawasan mereka, yang mana yang ada bersama mereka di kawasan mereka, apakah sampai sumbangan ataupun sepatutnya bantuan kepada kawasan-kawasan yang mewakili mereka yang ada dalam kerajaan ini. Karena peruntukan mereka itu besar, 2,8 juta. Tetapi apa yang saya lihat daripada rakyat yang ada, kritikan yang begitu padu kepada mereka-mereka ini masih jelas. Sepatutnya tidak perlu lagi ada isu. Yang mana di sini juga saya lihat isu pada nama kerajaan mereka pun mereka tidak dapat mendapat satu persepahaman. Yang mana UMNO dan Bersatu bertelagah isu nama kerajaan baru mereka ini. Pada saya lebih baik kamu orang namakan saja kerajaan mesyuarat. Kerjaan meeting lah, senang ceritanya. Karena tiap-tiap hari buat meeting, tidak selesai-selesai. Apabila nak berebut jawatan, tiap-tiap hari buat meeting. Apabila untuk kepentingan rakyat, kamu orang delay-delaykan, abaikan. Bantuan untuk rakyat, korang lambat-lambatkan. Kenapa? Bila untuk kepentingan pribadi, cepat sekali kamu orang ni buat. Inilah pemimpin kita yang ada hari ini, sepatutnya dalam masa 1 hari saja sudah selesai. Begitu juga isu-isu mereka nak membentuk kerajaan baru ni, yang mana saya lihat mendapat kritikan apabila seorang pula pensarah yang mana mengatakan bahawa tidak perlu buat undi percaya, yang mana sebelum pelantikan Perdana Menteri ini dia mengatakan harus buat undi percaya. Saya tidak mau masuk ke situ sangat kerana ini melibatkan bidang undang-undang, tetapi kita lihat pencegahan apa yang mereka lakukan. Belum lagi kerajaan ini menjalankan tugas mereka, dah ada pembodek-pembodek. Pada saya ini, saya sebagai rakyat lihat, banyak kaki-kaki ampu ni dah mula nak keluarkan taring mereka kerana mereka tahu UMNO yang menjadi kepala dalam kerajaan yang ada hari ini. Jadi mereka-mereka ini sekarang ini sudah keluarkan mereka punya tanduk, konon-konon nak mengampu supaya dilihat mereka ini menonjol ke depan. Tapi pada saya, kita akan dikritik oleh rakyat. Walaupun kita itu pengarah kita ini pemimpin dalam satu gabungan yang hebat apabila kita salah, rakyat akan mengeluarkan kenyataan mereka dan komen-komen yang akan menyakitkan hati kita. Jadi hari ini pemimpin-pemimpin harus seorang yang bersikap terbuka dan jujur, serta harus menerima kritikan yang mana apabila saya keluarkan kenyataan seperti ini, maka saya akan dikritik oleh rakyat. Hari ini dikritik oleh rakyat, dia kena terimalah, dan saya lihat dia keluarkan kenyataan lain pula. Yang saya rasa dia nak membela diri dia, yang mana saya baca tadi. Dan inilah apabila padahnya kita sebagai pemimpin mengeluarkan kenyataan yang sepatutnya kita buat kajian dulu. Sebelum kita pergi membuat sidang media, bertemu dengan media. Karena kita ni pemimpin. Lain kami ni rakyat. Kami rakyat ni, kalau kamu orang sebagai pemimpin salah, kami tinggal bantai, tinggal cakap seperti saya ini. Karena kita ni rakyat. Apa yang kita luahkan ini mewakili kawan-kawan kita yang sealiran pemikiran nakkan satu kerajaan yang baik. Inilah yang patutnya mereka yang nak memerintah negara ini perlu lakukan. Sekarang ini dunia harus terbuka dengan isu-isu yang mana kita tahu isu politik itu tidak seperti dulu bahawa boleh kita sorok. Yang hari ini sebelum pemimpin memikirkan bahawa penipuan yang mereka lakukan, rakyat dah fikir dulu. Ini plan A kamu, ini plan B kamu. Ini yang rakyat dah sekarang ni buat. Rakyat dah bijak. Plan UMNO yang mana kita tahu apabila kerajaan ini tumbang, rakyat sudah tahu. Saya sudah tahu apabila kerajaan Perak itu dijatuhkan dan pergolakan di kerajaan pusat, saya dah awal-awal buat video. Saya cakap bahawa UMNO akan mengambil alih kerajaan pusat cara sama seperti di Perak. Hari ini terjadi perkara yang dah betul. Inilah yang kita rakyat hari ini mendahului apa yang pemimpin kita cuba lakukan. Jadi jangan pemimpin kita asyik nak menipu rakyat dengan cara tahun 60-an. Dulu boleh tahun 60-an pemimpin kita apabila orang kampung tanya, "Datuk pergi mana? Lama tak nampak, saya dekat KL. Ada mesyuarat." Padahal pergi luar negeri mana-mana, itu zaman dulu.
hari ini, Datuk pergi mana? Saya pergi parlimen, sidang parlimen. Kau buatlah. Orang tengok tak ada pun sidang parlimen. Macam tu lah umpamanya. Jadi hari ini pemimpin harus bersikap terbuka dan jujur dan memberi kenyataan-kenyataan yang terbaik. Dan harus ubah corak apabila gagal letak jawatan ataupun terus bersara daripada bidang politik. Kerana ini yang terbaik untuk kita memajukan negara. Sekian pencerahan saya. Terima kasih.